Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta sunnah Nabi SAW, Saudara Abu Talhah selaku mudir Baitus Salam dan semua warga kerjanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 11 hari bulan September 2022 bersamaan dengan 14 hari bulan Safar 1444, kita teruskan bicara kita dalam buku nama dia Sunnahmu Amalanku. Buku ni berbentuk nota sebenarnya, nota catatan. Cuma beberapa perkara asas dalam amalan seharian ada masuk dalam ni. Alhamdulillah. Dia bukan semua. Sebab tu tajuk dia pun Sunnahmu Amalanku. Maknanya sunnah Nabi SAW amalan kita. Kita nak beramal dengan sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab beramal dengan sunnah Nabi ni satu amalan yang mudah. Siapa dia kata beramal dengan sunnah Nabi susah, maka sebenarnya dia tidak tahu, dia tidak faham apakah itu sunnah. Dan sebahagian orang ni jadi takut bila sebut sunnah Nabi, takut, fobia dia dengan sunnah. Sebab apa agak-agak dia takut? Ini kena jawab ni, sebab ni banyak hadiah ni tak habis ni rugi. Kenapa orang takut bila sebut sunnah Nabi? Orang takut sebab besar sehingga tidak tertanggung. Ada orang cakap oleh kerana sunnah Nabi ni berat, jadi kita ambil hak tok ayah buat, hak tok ayah tu ringan. Saya kata para jemaah sekalian, itu adalah kata-kata orang yang tak nak beramal dengan sunnah. Dia lebih kepada dalam bahasa, kalau di orang putih, dia panggil, dia tuduh pada Islam ni teroris. Orang yang tak nak beramal dengan sunnah, dia kata sunnah tu berat. Sampai mereka tak boleh kita nak beramal sebab tak padan dengan kita. Para sahabat ya boleh beramal dengan sunnah. Kitanya kena ambil orang tua-tua buat. Jadi bila timbul kata-kata macam ni, ana pun cuba tengok dalam suasana dunia kita ni. Tengok-tengok, hak Nabi aja paling banyak bacaan berapa? 100 je. Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Siapa dia kata subhanallah wa bihamdihi, sambil-sambil dengar tu ikut selalu. Biar boleh pahala banyak dah. Jadi kita amali. Siapa dia kata subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah 100 kali, dihapuskan pahala, dihapuskan dosa dia berapa? Sebanyak buih di lautan. Banyak. Tapi bila kita pergi yang tok ayah ni, sampai perekat juta-juta, ribu-ribu, kena pergi bertapa dalam gua. Sekarang ni kita tanya, mana yang lebih berat? Bertapa gua ke hak Nabi ajar? Jadi kita kata itulah yang perlu diberi kefahaman kepada masyarakat, supaya masyarakat ini tidak dibuat unaya oleh orang. Jadi apa yang unayanya? Dia kata ikut sunnah ni berat. Dia kata apa yang beratnya sunnah? Ada satu lagi sebab. Bila sebut sunnah ni orang takut. Terutama muslimat takut. Ini kita beri Abu Mahdi jawab. Kenapa? Orang salah guna ayat. Saya nak ikut sunnah ni. Ikut sunnah. Jadi oleh kerana Nabi kahwin ramai, kita kena kahwin. Orang ni muslimat yang tak setuju benar. Bila sebut sunnah ni, dia takut situ. Sebab yang menakutkan kita ni orang salah guna hujah tadi. Hujah tu salah. Mengguna hujah yang karut menyebabkan orang fobia dengan sunnah. Jadi para jemaah sekalian,
Bila kita sebut kitab kita ni sunnahmu amalanku, maknanya itulah satu perkara yang cukup simple, yang cukup mudah. Tidak ada perkara yang berat dalam kita beramal dengan apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah kata? Tak. Maka ana pun tulis satu kata-kata. Ini kata-kata hak kita ni hasil daripada kita belajar hadis. Timbullah satu moto ataupun ucapan yang mudah, beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Ada ulasan dalam tajuk kita ni, beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Sebab apa? Siapa nak jawab? Ini adalah kawak kita ni. Kena cakap belakang ni, tak boleh tak lah. Bila kita kata beramal dengan sunnah, ini moto yang kita nak viralkan kepada masyarakat untuk menghilangkan fobia dia kepada takut pada sunnah. Itu kita kata beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Apa dia maksud? Ya. Ya. Jawapan dia kata syarat qabul amal tu dua, ikhlas dan ikut sunnah. Jawapan tu betul. Cuma kita nak fokus kepada tajuk kita ni. Beramal dengan sunnah ni, hati tenang, pahala confirm. Sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi kalau orang tanya pun kita tak takut. Awak ambil di mana? Ini sanad dia. Daripada Abi Hurairah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Tirmizi. Jadi kita ada sanad. Tapi kalau kita tak ambil sanad, kita kata apa? Mau ambil mana ni? Orang tu bui. Siapa dia bui? Kalau dia pun duduk garu kepala, tak ingat siapa dia dah bui ni. Ana sendiri terima satu sanad nak dengar cerita. Cerita hari ni menarik ni. Kita bui sanad pula. Waktu ana naik kapal terbang dari Kota Baru nak pergi ke Beijing. Kota Baru di Kuala Lumpur dulu. Saya duduk sebelah dengan Allahyarham Tuan Guru Haji Husin, Pondok Lubuk Tapah. Haji Husin. Anak dia duduk di Husin tu. Dia kata anak nak ajar hantar satu bacaan. Bacaan simple ya, lebih kepada zikir. Dia kata boleh baca. Dia kata anak terima bacaan ni daripada tok guru dia ketika naik bas daripada Mekah nak pergi Madinah. Kata tok guru lagi tu, tok guru dia terima di atas unta waktu perjalanan dari Mekah nak pergi Madinah. Jadi anak hari ni siapa dia nak terima sanad ni kena naik jet dah lah. Paling tidak pun kalau KB Kota Kuala Lumpur ni kapal terbang kecil dah. Kalau nak terima ni kena naik business kelas ke depan boleh lah. Boleh. Kita kata mana dia naik tok guru dia atas unta. Tok guru dia pergi di atas bas, dia pergi kanan atas kapal terbang Kota Baru Kuala Lumpur. Jadi kita nak pergi ni berkali Kuala Lumpur Jeddah kalau nak. Kuala Lumpur Jeddah naik hak bisnes lah, belakang-belakang tak apa nak pergi juga tu. Ini cerita selingan. Maknanya bila kita kata beramal dengan sunnah, hati tenang. Sebab apa hati tenang? Sebab yang kita buat ini mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat saya ni tak apa tenang. Berlaku kes. Bila anak beri kepada dia kitab zikir pagi petang tu. Mana tu? Zikir pagi petang yang Telaga Biru tu. Kita nak tunjuk contoh. Dia kata macam tak berapa cukup garam. Kurang. Tak apa cukup garam. Dia kata, sebab baca zikir ni kat sekadar oh ya hak Nabi buat, terbang atas angin pun tidak, naik jalan atas air pun tidak. Jadi kurang. Dia pergi jumpa dengan Tok Ayuh mana tahu di tempat dia, boleh zikir hak kuat. Akhir sekali dia sakit, orang panggil gila isim. Masuk hospital 2 minggu kena ikat. Kalau tidak dia mengamuk. Panah tengok orang nak kalau bawa kereta nak langgar orang macam-macam dia punya penyakit. Bila dia sihat molek saya pergi ziarah dia, dia kata Abu Anas minta maaf lah. Saya ni sebenarnya overdose. Kata apa overdose? Sebab saya rasa macam kecil hak ustaz ajar ni zikir pagi petang, zikir Perisa Muslim ni macam tak kuat. Dia pergi jumpa dengan tok guru dia hak kuat lagi. Hak power maknanya baca zikir ni kalau tembok pun tak meletup. Tak loop.
jadi gila isim. Dia sendiri mengaku, dia kata, oh bodoh lah saya ustaz, tak ada apa dah. Lepas tu, kita balik semula aku zikir ni lah. Selesai masalah. Itu je masalah kita. Jadi kita kata, bila kita kata beramal dengan sunnah, hati tenang. Sebab apa kita tenang? Sebab semua bacaan kita ada sandaran. Daripada Nabi SAW dengan sanaknya, daripada Imam Bukhari, Imam Tirmizi, imam-imam lain, contohnya Ibn Sunni dalam kitab dia Amalul Yaum. Mana kita rasa senang, sedap hati. Sebab ambil mana ni? Habis macam mana awak boleh confirm pahala? Ni pun ada orang pertikai juga. Itu kita jawab lah hari ni. Bukan saya yang confirm pahala. Yang janji pahala itu siapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW yang bercakap tidak dengan hawa nafsu, dia ikut wahyu. Dia yang kata, siapa dia baca zikir ni boleh sekian. Siapa dia buat macam ni boleh sekian. Kenapa kita kata tak nak confirm? Yang kita berani confirm, orang tu kata, siapa dia baca zikir ni, pada awal tahun dia tidak akan mati tahun tu. Banyak ni. Siapa dia baca ni, orang tak nampak dia. Waja'alna min baini aydihim contohnya. Maka kita mengatakan itu orang kata. Tapi orang itu bukannya ada autoriti. Bukan ada kuasa untuk menyatakan pahala ni, sebab yang boleh menyatakan pahala itu pahala ini iaitulah Nabi SAW yang ada wahyu daripada Allah. Sebab itu kita tak boleh nak mensyurga atau menerakakan orang, tak boleh. Masyarakat kita ni bila ada orang mati, anak syurga, ahli syurga, dia mudah benar bagi syurga orang. Neraka pun kadang-kadang nyebu juga. Kita kata tak boleh. Sebab yang tahu benar gaib tu Nabi SAW yang Allah wahyukan kepada dia. Bukan semua gaib. Maknanya orang ni mati, ahli syurga. Sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhu, ahli syurga. Berapa orang ke? Berapa orang sahabat? Di antara sahabat yang paling masyhur, dia panggil Al-Asharah. 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Jadi ada lagi sahabat lain yang tidak disebut dalam 10 itu. Cuma kenapa jadi 10 orang itu masyhur? Sebab yang 10 orang itu yang disebut dalam satu hadis. Jadi sebut satu hadis, maka jadi 10 orang. Hari ini kita dah faham dah makna beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Boleh faham dah maksud dia? Jadi bukan saya yang confirm. Yang kita confirmnya Nabi SAW yang beritahu kepada kita dengan sanad yang sahih, yang telah disebut oleh para ulama hadis mengatakan hadis ini sahih. Beramal dengan dia boleh pahala sekian-sekian. Kita kata confirm lah tu sebab Nabi yang bagi tahu. Baru kita nampak, oh begini dia punya peraturan, ini dia punya perjalanan. Alhamdulillah. Baiklah, ni gambar kita nak cinta Nabi SAW ni. Patut tajuk cinta Nabi ni bulan depan baru orang cinta. Ni tak masuk waktu lagi dia kata ni. Baik. Bila kita sebut makna sunnah, apa dia definisi sunnah? Dalam buku ni ada dah ni. Cuma saya kata oleh kerana buku ni ada di tangan tuan-tuan, baca je lah. Yang saya nak cerita ni ada tambahan lagi dalam kitab. Kalau nak baca kitab ni, alhamdulillah ana dah khatam daripada awal sampai ke akhir. Cuba tengok dalam YouTube, Halaqah Abu Anas Madani. Tajuk dianya Sunnahmu Amalanku. Kita khatam di Masjid Macang. Sebanyak 40 siri ke berapa? Panjang. Sebab dia syarah. Bila syarah dia jadi panjang selalu. Tuan-tuan tengok dah. Di YouTube tu ditulis dia Halaqah Abu Anas. Halaqah Abu Anas. Dalam tu Abu Anas Madani, tengok dia punya playlist. Cari Sunnahmu Amalanku. Jumpa dah link tu. Cari. Alhamdulillah. Sahabat kita yang jaga admin ni dia bekerja sungguh. Dia susun kitab-kitab yang dibaca tu dalam playlist yang lengkap. Nama kita, kemudian berapa siri yang ada tu. Kita kata jazahullahu khairah. Jazahumullah khairah sahabat-sahabat yang bekerja tu. Tengok, ada 52 siri kuliah Sunnah Amalanku. Kalau nak kira hak dia betulnya 42 siri. 42 kuliah. Buku kecil ni 42 minggu kita kuliah. Alhamdulillah. Kena sabarlah, kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang setahun. Ada yang kita Minhajul Qasidin yang kita belajar di
Ya, taklim dulu 6 tahun tak silap. Itu pun habis musim Covid pun ni. Tak ada kerja nak pergi, kita baca jadi dalam online khatam jugalah kita. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian. Pengertian sunnah, kalau kita kata kita ni ahlus sunnah. Kita semua ni pengikut siapa? Kita ni semua ni pengikut siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Apa makna sunnah? Jadi setengah orang ni bila kata ahlus sunnah wal jamaah, tak cukup lagi tu, kena tambah. Kena tambah apa lagi? Dah ahlus sunnah, ahlus sunnah. Sekarang ni kita nak faham sunnah tu apa dia sunnah. Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang dilalui. Tak kira jalan tu baik ke tak baik, dia panggil sunnah. Dia panggil sunnah. Kan dalam hadis Nabi sebut, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa dia buat satu jalan yang baik, dia boleh pahala. Dalam hadis lain, man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa dia buat jalan yang tak baik, menjadi penganjur, pelopor pada benda tak baik, maka dia boleh dosa. Semua dosa orang yang buat, dia tanggung berlaku. Itu makna sunnah, makna jalan, sama ada yang baik atau tak baik, juga suatu adat yang telah dibiasakan, walaupun tak baik. Itu dipanggil sunnah. Dia panggil sunnatul jahiliyah. Dalam hadis Nabi sebut, la tattabi'unna sanan. Ada kata sanan. Sanan itu sunnah lah. Muaka ikut gaya perjalanan orang yang sebelum kamu. Siapa dia? Yahudi dengan Nasara tu, kalau masuk dalam lubang dok sekalipun, kamu akan ikut. Kita tak letak gambar dok sini. Kalau tengok letak gambar baru comel. Dok ni pelik dia. Dia macam biawak, rupa dia. Tapi dia bukan biawak, dia baik. Biawak ni makan benda-benda kotor. Dok ni dia makan sayur. Itu pelik dia. Dan kalau kita pegang dia, kita tak rasa jijik, tak rasa kotor. Sebab tu kita boleh makan. Dok ni, siapa dia di kalangan kita yang pernah merasai dok? Tak juga? Tak ada orang yang pernah makan? Oh, rugilah. Tak makan dok kah? Tak makan? Masya Allah, tabarakallah. Khasiat cerita lain lah. Kita nak cerita soalan saya sekarang ni. Siapa dia makan dok ya dulu? Soalan makan dok. Nanti ada kuliah lagi kita cari dok maksud sini baru mari amal. Ana dulu mula-mula sampai Madinah tu, masa tu khilaf tanah haram Madinah, universiti Madinah masuk dalam tanah haram ke tidak? Kerana khilaf nak menentukan tanah haram tu di belakang Bukit Uhud tu, Jabal Thawr, dekat mana? Kesan besar tu. Jadi lajnah yang pertama kata Madinah tu universiti tanah haram tu setakat Wadi Aqiq. Kalau ziarah Madinah kan ada wadi di depan tu. Wadi Aqiq tu setakat tu ya. Mana UIM tu sudah di luar. Pasal tu pogak-pogak jaga-jaga arak tu, dia tengok dok dia berhenti kata dia kejar. Pelajar kita tupai sama. Tupai kejar juga. Boleh. Jadi boleh dok ni tak panjang, kita sembelih pagi tengah hari baru dia mati. Dia lama hidup dia. Kemudian dibuat sup. Memang sedap lah sup tu. Allah boleh take idea pun. Kata apa. Dok. Kemudian mari lejnah yang kedua ni, dia tahqiq balik. UIM masuk dalam tanah haram Madinah. Habis dok kita makan tu lagu mana tak tahu. Itu istighfar lah. Masa tu istihad lejnah. Baik. Kata di para ulama, kenapa Nabi bayangkan dengan kamu ikut gaya hidup orang kafir ni, sejengkal demi sejengkal, shibran bi shibrin, zira'an bi zira', sehasta, kalau mereka masuk dalam lubang dok pun kamu akan ikut. Sebab lubang dok ni lubang berliku. Dia masuk ikut ni, dia keluar belah sana. Dia punya dok, lubang dia tu comel. Tu orang tengok ya dalam YouTube, cari lubang dok keluar. Memang bijak lah dok ni. Sebab tu kita kena makan dia. Artinya umat Islam ni akan ikut sedikit demi sedikit, satu demi satu. Bila mari zaman kita hari ni, dia panggil zaman globalisasi. Zaman apa ni? Globalisasi. Betul tak? Zaman kita ni zaman globalisasi kan? Apa makna globalisasi? Globalisasi mana apa? Lama tak sebut kali, tak ingat dah dia ni. Dunia tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan. Itu satu jawapan. Globalisasi apa? Tak tahu. Ni Alik ni. Globalisasi mana apa? Hak tu lah juga jawapan. Ni globalisasi.
Tulis jawapan. Nampak macam tak apa nak jawab. Tulis jawapan dia. Makna globalisasi yang ditakrifkan, yang didefinisikan oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Sami'tu bi uzunayya, saya dengar dengan telinga saya sendiri live ketika dia datang ke Universiti Melaya beberapa puluh tahun dulu. Masa tu ada seminar antarabangsa tentang kepimpinan Islam apa benda. Dah ingat ke? Budak-budak belakang ni. Tak apa ingat ni. Jadi masa tu anda balik cuti, orang ajak pergi UM, ada seminar. Bila Dr. Wahbah kata, aku nak bagi kamu definisi tarikh globalisasi, kita ni buka pen selalu. Nak catat ni, nak ambil sanak ni daripada Syekh tarikh. Buka dekat pen tu. Bukan. Syekh kata apa? Globalisasi ni maknanya orang putih, orang barat nak suruh kita buat apa yang dia buat. Dia nak suruh kita pakai apa yang dia pakai. Nak suruh kita makan apa yang dia makan. Kita pun letak pen, pakai tak tulis. Ingat selalu, dalam kepala. Ingat. Globalisasi. Sekarang ni, Juhrad Dab, lubang dab yang dibuat oleh barat. Kita masuk tak masuk? Masuk habis. Masuk habis. Pakaian. Awak pergilah di mana ujung dunia sekarang ni. Di kampung ke, di bandar ke, di tempat orang asli ke, sama dengan UK, sama dengan New York, sama dengan apa ni, berapa di atas dunia ni. Sama pakaian. Itu sudah berjaya. Makanan sama. Cuba bawa balik anak atas kereta. Ni kat depan ni ada orang jual pulut ni. Pulut lepar ke, pulut dakak ke tak. Agak-agak bangun ke budak tidur? Tak bangun. Tapi kalau bang bangun tengok tu. Kepala orang tua kat depan tu. Kedai ayam kan kepala orang tua tu. Celek mata selalu. Abah berhenti. Yang masalahnya, ni, waktu tu saya pergi ke ada restoran Malaysia dekat depan Kaabah. Atas Sofwah tu. Tengok dalam menu dia, hot dog. Kata mau makan bukan di Mekah ni. Dog. Makan. Makan juga kita makan. Hot dog makan. Makan juga. Tak ada aku nak buat. Nah, kadang-kadang kita boleh letih lah. Sudah balik kuliah. Abah, berhenti sekejap. Nak pergi beli hot dog. Abah kata aku 2 butir. Abah dia tu lebar baru sudah kuliah ni makan hot dog. Kita kata subhanallah. Nah, kita kalau dog mari depan tangga kita samuk tepat. Ni makan ni macam mana? Maknanya mughaffalin kata. Dan kalau Ibnu Jauzi tulis apa ulama dulu tulis akhbarul hamqa wal mughaffalin ni. Khabar-khabar orang yang tak cerdik dengan orang yang lalai ni. Maknanya mughaffal kita sampai mereka nama-nama yang haram itu, najis mughalazah itu dimasukkan ke dalam kedai-kedai umat Islam, dalam kampung, dalam bandar, bahkan restoran depan Kaabah pun ada. Kita kata apa benda ni? Bukankah itu Juhrad Dabbin cara kita? Tukar je nama kepada benda yang halal. Kenapa nak letak kekalkan nama benda orang tak makan tu? Definisi sunnah pun tak habis lagi kita ni. Baik. Definisi menurut sunnah, menurut istilah ahli hadis, semua perkataan yang dipindahkan, semua perkara yang dipindahkan, mana diambil nuqila daripada Nabi SAW, sama ada perkataan, perbuatan ataupun takrir. Apa makna takrir? Penetapan, persetujuan. Mana sahabat buat depan Nabi, Nabi kita setuju. Maka itu dia panggil sunnah. Ada hak duk jauh tak nampak slide ni. Kita duk suka sini ya. Coba tengok muka surat X. Berapa dia orang baca lagi tu? XIV. Jumpa dah. Dalam buku ni, buka. Ada yang belum ada buku? Ada. Baik. Tengok dalam tu sudah ada dia punya definisi tu, ada. Ada. Jadi ulama hadis kata makna sunnah itu segala perkara yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan, perbuatan ataupun takrir. Takrir mana hak Nabi kita setuju. Contoh takrir ni, ada sahabat dia makan dog depan Nabi. Cerita dog hari ni. Saya kena cari sungguh nampak. Bila dia makan depan Nabi, Nabi tak makan. Jadi sahabat terkejut. Rasulullah, haram ke? Nabi kata, tak. Aku tak biasa makan. Jadi kita kalau benda kita tak biasa, tak boleh nak marah. Ada kawan saya duduk ngaji Marino sampai habis. Tak boleh minum laban. Yogat.
Tak boleh minum, dia kata tak sedap. Kita pula kalau tak minum yogurt tak boleh duduk, kita rasa tak puas hati dah kita ni. Dia tak boleh minum. Ada tak boleh makan buah kurma sampai hari ni pun ada. Dia kata apa mas? Dia tak boleh nak kata. Jadi Nabi kata aku tak makan dok sebab tak biasa di tempat aku. Orang Mekah tidak popular dengan dok. Itu dia panggil takrir. Mana Nabi kita tengok, Nabi tak larang, itu mana Nabi kita memperakui. Banyak lagi lah contoh-contoh lain. Kita pun bukannya kuliah ulum hadis hari ni. Kuliah kitanya nak tahu sunnah muamalanku. Ulama hadis menetapkan bahawa pengertian yang demikian sama dengan makna hadis. Sunnah dengan hadis itu sama. Jadi bagi maknanya pengertian hadis, hadis sendiri dengan makna bahasa dengan tak cukup lah. Kesimpulannya, hadis ialah segala ucapan Nabi SAW yang Nabi kita bersabda qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, itu yang paling tinggi lah hak Nabi kita bagi tahu. Segala perbuatan yang Nabi kita buat, kadang-kadang Nabi buat, dia beri arahan pula. Nabi kata, bila Nabi salat, dia kata wasallu kama ra'aitumuni usalli. Mu salat seperti mu tengok aku salat. Bila Nabi pergi haji, Nabi kata apa? Khuzu anni manasikakum. Mu ambil hajimu tu mengikut apa yang aku buat. Ataupun keadaan ahwalun Nabi sallallahu, bagaimana Nabi kita tidur, dia tidur sebelah kanan, atas pipi ke ni, macam tidur mayat dalam kubur tu. Itu gaya tidur Nabi. Nabi kita makan, dia makan dengan apa? Makan dengan tangan kanan. Boleh kau makan tangan kiri? Kalau Nabi tak larang, boleh. Tapi oleh kerana ada larangan, Nabi kata makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan, kerana syaitan makan tangan kiri. Jadi kita tak boleh makan tangan kiri sebab Nabi kita larang. Tapi adakah Nabi kita larang makan dengan sudu? Kalau Cina dia makan dengan kayu. Apa nama ni? Ni kepi. Allah, bila sebut cerita kayu ni, kita cerita ingat masa lagi melawat Cina dulu. Tadi lah, sambung cerita Adi Hussein tadi. Kita ni belajar lah nak kepik ambil makanan ni, cocong lekap, cocong tak lekap. Mari budak pelayar hak kedai ni, dia minta, ingat ke nak daurah sikit, nak ajar cara makan ni. Dia pegang kayu tu, pong, dia cocong atas roti tu, dia pegang. Alah, kata tak cerdiknya kita, kau duk kepik. Bila kita cocong atas roti tu, lekat lah sini. Pakai ambil makan, dia pohola, dia tak makan. Alah, kata dia, buat kita ni kak, ada benda yang kita kena cerdik. Tujuan kepik ke, tujuan kita pacak ke, tujuannya nak ambil ke mulut. Membuat lagu mana, pasal ke siapa? Itu dia panggil matlamat menghalalkan cara. Dalam bab makan minum tu lah. Dalam bab nak buat apa ni, bab harta dosa halal haram tak boleh. Maka Nabi SAW, semua keadaan dia menjadi sunnah. Tapi kita akan bagi pula lepas pada ni. Maka masuk dalam pengertian keadaannya segala yang diriwayatkan dalam buku sejarah, seperti hal kelahiran Nabi SAW, tempat tinggal dia dan segala pertalian, semua ini termasuk dalam perkara dia panggil sunnah. Cuma para jemaah sekalian, kita kena ingat sunnah tu terbagi kepada dua pula. Satu dia panggil sunnah tasyri'iyah. Ini yang kita duduk di sini. Satu dia panggil sunnah tasyri'iyah. Tulis ni. Lepas ni nak tanya ni. Mana sunnah perundangan. Hak Nabi kita bagi tahu siapa dia buat ni dan Nabi suruh buat macam ni, itu dia panggil sunnah perundangan. Yang ni confirm boleh pahala kalau kita buat. Satu lagi dia panggil sunnah jibilli. Sunnah kehidupan sebagai seorang manusia. Nabi kita makan. Nabi suka makan apa? Dia makan roti. Kalau makan kambing, dia suka makan katif. Bau tu. Sedap daging situ. Kalau pergi makan, dia panggil menatai. Kedai menatai tu. Orang baca sebenarnya baca apa? Main 8. Tapi kita orang Kelantan ni MENE, menatai selalu pakai menatai. Dia pun makan lembu ke menatai. Kalau pergi makan situ, kita masuk sekali pakai undur ke belakang selalu. Besar ni RM400 boleh makan sekampung. Apa makan. Dia kata, kawan-kawan kita dia kata, ustaz kena try agak sekali. Kata tak apalah, dalam sejarah hidup ni biar ada rasa juga. Tapi bimbang juga. Sebab bimbang kepada ayat latus alunna yauma izin anin naim. Allah, kamu akan ditanya dengan nikmat yang Tuhan bagi di akhirat esok. Memakan besar ni 400 orang. Kalau memakan sekampung cukup. Nah, 400
RM400 tu boleh makan satu keluarga kita boleh makan. Tapi tak apalah, dah orang banyak duit, silakan. Saya tak pertikai tu. Cuma kalau nak ajak pulak tu, kita fikirlah nak pergi ke tak segitu. Waktu pergi ke Jepun dulu, ada sahabat kata, ustaz kena try kot sini sikit sushi. Dia kata daging ni kita letak atas lidah terpakai tak kunyah, dia laru gitu ya. Enggak, kita pun moga takutnya tipu dah, takut nampak tak cerdik kita ni. Kata teras, dia ambil letak tu, kena kunyah juga. Dia bukannya air batu. Alah macam ni. Nantilah aku tak dah cerita banyak ni, nak pergi ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tidak larang makan dengan gerfu, makan dengan kayu. Yang Nabi larang makan dengan tangan kiri. Nah, itu tak boleh. Ada satu seminar persidangan antarabangsa. Saya tak sebut nama universiti. Jadi anak ni pergi, dia suruh bentang tajuk kepentingan pengajian ilmu turas di Malaysia. Kita betul. Waktu duk makan di meja pula dengan profesor ni, kita ni tarah al-faqih ilallah ya. Makan dengan sudu lah kita pun, takut nampak. Oh lah, nak makan dengan tangan ke, nak cari basuh tangan pula payah makan sudu. Dia pun perli. Dia kata orang pondok makan dengan sudu. Kata, sedap juga ayat dia bui. Jadi anak pun kata dia ni cari pasal profesor ni. Dia orang besar-besar tidak dimakan dengan dia. Kalau protokol gerpu kanan deh, sudu. Tak ingat ada kita tak ajar mengaji kan ni. Gerpu kiri. Pisau kanan. Jadi cocok mana ni? Tu pun. Dia makan kot ni. Kita kata tak ada dalam hadis Nabi makan. Nabi larang makan dengan garpu ke, makan dengan kayu. Hak Nabi larang makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bisima, yang makan tangan kiri itu syaitan. Dia pakai senyak. Kawan kita sebelah ni congek-congek dia tu. Seluruh kisah nyanyi ke profesor tu. Kata dia kosik aku sangat, kata cari pasal pagi ni. Kita bukan macam tu. Maknanya hak Nabi sallallahu ada orang sebut tak. Nabi dia makan kurma ya. Memang Nabi makan dengan 3 jari, tapi dia makan buah kurma. Tak okeylah makan buah kurma nak cekok gini. Dengan 3 jari sesuai lah tu. Tapi kalau makan nasi 3 jari, pagelak tak habis. Boleh makan nasi dengan 3 jari? Boleh lah, tapi agak lama cakap menunggu lah kita. Kena 5. Maknanya kita, dalam bab sunnah jibili, dalam masalah makan minum, yang tidak ada tasyrik, perundangan, tak apa kita boleh makan. Nak makan apa saja. Nabi makan roti, kita makan nasi, tidak bercanggah. Yang pentingnya, makan jangan banyak, makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Itu dia panggil sunnah Nabi SAW. Sama juga dalam bab masalah pakaian. Sekarang ni kita duduk sibuk. Pakai jubah ni, sunnah ke tidak? Pakai serban, sunnah ke tidak? Dia kata Nabi pakai. Kita tak pertikai. Sebab memang ada dalam hadis Nabi pakai serban. Tapi adakah dalil, hadis yang sahih, Nabi SAW kata, siapa dia pakai serban boleh pahala sekian-sekian. Kalau ada pun hadis yang dipertikai, itu ada. Sekali solat dengan tak pakai serban, dengan pakai serban, beza berapa puluh kali? 70 ke berapa kali? Kayu hak siwak tu satu. Kita mengatakan oleh kerana tidak ada dalil sahih yang menyebut demikian, tapi untuk kita pakai, kerana Nabi pakai, kita berniat kerana ikut Nabi boleh pahala. Kenapa awak makan ni? Nabi suka makan ni. Saya suka makan ni. Ikut Nabi. InsyaAllah kita dapat pahala, walaupun dia panggil sunnah jibili, mana pakaian. Sebab apa kita kata pakaian tu satu kebiasaan? Sebab kalau kita tengok tak dalam cerita-cerita Arab, drama Arab, cerita Nabi, tengok dia tengok hantu ya pok ni. Cerita Nabi tengok Abu Jahal pakai macam mana? Tengok Abu Jahal pakai jubah, serban dia besar juga. Sebab orang tu kalau naik serban dia kecil-kecil, serbannya ni yang apa ni tak kuat ikat, dia naik kuda, tercabut kuda. Maka kita mengatakan dalam masalah ini kita kena bersikap wasati. Kalau ada hadis sahih yang menyebut, maka dia jadi satu sunnah yang tasyri'i. Kalau tidak, dia akan jadi satu sunnah berbentuk jibili, tapi berpahala dengan sebab kita niat ikut Nabi SAW. Alhamdulillah. Jadi kita ni pakar belakang, sebab tu kita boleh cakap. Hak tak ajar saya, tak ajar pakai topi. Kalau orang ibu ambil saja, tak pakai. Sebab tidak biasa. Macam Nabi tak pakai dok adilah.
Tapi kalau baca dalam kitab lama, jangan main. Dalam kitab-kitab tua, kitab-kitab Jawi lama, dia panggil cepiau. Cepiau ni, nak dengar ke tak dengar? Termasuk dalam perkara yang kena istighfar kalau pakai cepiau. Sebab masa dia tulis kitab tu, yang pakai cepiau ni penjajah. Orang putih, pakai orang barat. Siapa dia ikut man tashabbiha biqaumin, jangan ada hadis dia kemah. Siapa dia ikut perbuatan kaum, dia jerat. Tapi bila kerana masa sudah berubah, topi ni tidak lagi jadi satu pakaian orang putih. Tu Arab hak jaga Kaabah pun pakai topi. Nah, jadi kita boleh pakai topi jugalah. Cuma bagi setiap orang tu dia ada cara sendiri. Saya sendiri saya tak pakai. Piyah kita pakai, tapi topi kita tak pakai. Baiklah. Para jemaah sekalian, itu definisi jelas. Kemudian kita pergi kepada tengok faedah mengamalkan sunnah, baru masuk nombor 1. Tengok dalam kitab ni. Siapa ada kitab sunnah amalanku, buka muka surat 1. Ya, muka surat bab 1. Bab yang pertama, faedah beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, anda nak ringkaskan. Mahabbatullah li 'abdihil mu'min. Siapa dia beramal dengan sunnah Nabi, orang itu akan mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah sayang kepada dia. Sebab Tuhan kata, wa ma taqarraba ilayya bi syai', ma taqa ilayya 'abdi bi syai'. Tidak ada seorang yang menghampirkan diri kepada aku dengan sesuatu lebih daripada dia beramal apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dah. Siapa dia nak suruh Tuhan sayang? Nak ke tidak kita? Beramal dengan apa yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan fardu lah amalan yang paling utama. Cuma kita kadang-kadang kita lebih besar hak sunat daripada hak fardu. Berlaku ke tidak benar ni? Contoh bila? Ramadan. Macam mana contoh dia tu? Silakan. Kuat sikit. Wih, perlu lagi kita minum air dah bila dengar jawapan. Bismillah. Ana jumpa dengan seorang semangat. Dia kata, Ustaz, ana alhamdulillah tahun ni gaya Ramadan tahun ni tak miss tarawih. Setiap malam. Kata siapa sudah kau separuh jalan? Sudah. Oh, derah dia pergi. Kita pun kosek. Hak semaya Zuhur Asar tu lagu mana? Di rumah lah tu. Kita kata subhanallah. Tarawih hak sunat, kalau buat seorang di rumah pun sah. Tapi dia jaga betul-betul, tapi solat fardu semaya sendiri. Kita kata besar hak sunat ke besar hak fardu? Jadi dua-dua kena besarkan. Jadi itu yang kadang-kadang kita, ada satu senarai yang saya keluar di beberapa tahun yang lepas dalam bulan Ramadan dulu. Tajuk dia, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ada. Tajuk dia, beberapa perkara ajaib di bulan Ramadan. Tak silap saya sempat kumpul 40 perkara. Tak silap. 40 perkara pelik di bulan Ramadan. Jaga solat sunat, tak jaga solat fardu. Puasa, tak semaya. Ada juga lah kita. Dia puasa, tak semaya. Lepas tu tahun tu ada satu fenomena, tak tahu mari mana budak-budak perempuan ni, dia tak di video, di Facebook dia kata alhamdulillah geng-geng dia hari ni berbuka puasa di bar. Kata bahaya pening belakang tu, tak usah cakap orang. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua. Al-muhafazah 'ala an-nawafil, menjaga amalan sunat boleh menampal kekurangan amalan fardu kita. Banyak hadis ni, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni. Dalam buku sunnahmu ni. Kemudian yang ketiga, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan yang besar. Yang besar khasnya pada zaman orang dah tinggalkan sunnah. Kita boleh berpegang dengan sunnah Nabi di saat orang tak berpegang, ketika itu pahala dia besar. Pahala dia besar ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kata orang yang berpegang dengan sunnah ni macam orang pegang bara api. Kita lepas jatuh, kita pegang panas. Pegang dengan sunnah. Sekarang ni anak tak nak tunjuk yang pelik-pelik lah kepada para jemaah. Bagi kita tidak ada ajaran yang pelik. Ajaran yang pelik itu orang lain. Ni, bila kita kemukakan kepada masyarakat, zikir lepas solat. Ada ke kad kuning zikir lepas solat? Tak ada. Bagi dah tapi moga hafal belakang dia tak bawa. Kan ada kan kita bagi masa kuliah tu. Ramai yang terima,
tapi tak berani nak amal. Tak berani. Ada seorang pelajar saya ni, dia pergi jadi imam tarawih di sebuah universiti besar di Malaysia ni. Lepas solat, dia baca zikir tu lah. Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak. Tak ada 3 hari, pak cik mari tegur. Dia kata, ni zikir apa ni? Dia kata, zikir lepas solat lah. Tapi pelik awak baca ni. Dia kata, ni sahih ni. Hadis riwayat Muslim, dia cerita pada dia kata, sahih apa ni? Bahasa jenis pengikut W lah ni. Dia telefon saya, ustaz lagu saya ni. Kalau kena buat tak ada duit gaya ni. Puasa tak habis lagi ni. Kata ikut mu lah. Kalau rasa takut kak. Gitulah. Maknanya, siapa peringkat orang yang berpegang dengan, nak beramal dengan zikir yang Nabi ajar ni, dituduh. Mendapat label, cok mohor. Kita kata benda tu simple ya. Kalau tak zikir pun, solat sudah dah. Tapi bila kita zikir dalam, Allahu Akbar. Jadi satu benda yang dianggap. Bahkan ada yang diberi amar. Kalau tak tukar zikir ni, kita buang. Kita kata tukarlah, baca zikir hak mana ada. Kata apa? Payah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang boleh berpegang dengan sunnah Nabi. Di zaman orang yang meninggalkan, besar pahala dia. Tu Nabi sebut kata, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa dia perhidupkan satu sunnah yang baik. Sunnah ni orang tinggal, kita buat. Kita boleh pahala besar. Yang keempat, beramal dengan sunnah dapat menghidupkan amalannya dan menyebarkan di kalangan manusia. Manusia ini orang tak tahu. Hak mana sunnah, hak mana tak sunnah. Yang tahunya hak ni orang buat, hak ni orang tak buat. Jadi kita cuba kembalikan kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pahala besar. Kemudian orang yang berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Taala tambahkan dia punya amalan dia, keberkatan hidup dia. Sebab apa? Sebab dia kata dia nak apa yang dia buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mudah. Tuan-tuan jangan takutlah, teruskan dah. Yang keberapa tu? Yang keenam, menzahirkan sunnah bermakna kita telah matikan satu amalan yang tidak sunnah. Terjemahan secara baik tu. Menzahirkan sunnah tulis tu. Bermakna kita telah mematikan satu amalan yang tidak sunnah. Kalau saya sebut tertulis tu lain macam. Menghidupkan sunnah bermakna kita matikan bid'ah. Dia kata ustaz ni nak membid'ahkan orang. Apa benda kita bid'ahkan orang? Kita tidak nak membid'ahkan orang, kita nak hidup sunnah hak Nabi ajar. Waktu dulu kita tengok orang duduk baca macam-macam zikir. Zikir tu zikir ni, anda kata macam mana nak bantu makcik-makcik ni? Kita ambil buku Perisai Muslim, keluarkan zikir pagi petang. Zikir pagi petang ni keluar daripada Perisai Muslim. Di samping kita tengok jugalah yang lain-lain. Anda bagi buku ni. Kita ajar kepada makcik-makcik kita, pakcik, nenek baca ni. Alhamdulillah, dia baca. Akhirnya dia tanya, ni hak lama-lama ni boleh baca tak? Kata boleh, biar habis hak ni dulu. Dia kata hak ni betul. Penat dah nak habis ni. Kalau penat berhenti sekat tu dulu. Main psikologi lah kita. Tak usah duduk berak-berak dengan masyarakat ni. Kita kata baca ni. Jadi alhamdulillah, masyarakat baca. Baru ni ada satu kes berlaku kemalangan. Hak dianya tak ada apa-apa, selamat. Dia mari kata, dia jumpa Allah, dia kata ustaz, saya berpegang dengan zikir ni lah. Allah Ta'ala selamat. Kata tu kuat sikit kita. Telur viral ke sikit, baru naik tarah. Dia sebenarnya zikir-zikir hak jadi naik tu sebab anak ni orang tonjol ni. Cerita tu kena kuat. Allah, dia kata sebab buku ni lah. Masuk dalam air pun tak basah ni. Tak tergelam ni kata ni. Jadi naik. Hak ni. Beli lalu. Kita tak ada lah bahasa jenis kepel-kepel lagu tu, tapi nak cerita maknanya masyarakat ni dia suka lebih pada kempen. Maknanya kita kena kempen sunnah untuk nak supaya orang tinggal yang tidak sunnah. Satu bangunan besar berapa puluh tingkat kita lalu semalam, daripada atas bangunan sampai bawah cerah lampu, satu iklan je. Berapa juta harga dia bayar tu. Agak-agak. Tak ingat iklan berapa. Iklan telefon ke apa benda. Bangunan besar tu. Malam cerah ke? Anda lalu lepas kuliah malam tengok. Allah kata satu bangunan ni. Kita buat bangunan kecil, satu lebar kecil pun 100,000. Yang tu berapa juta dia bayar. Dia sanggup bayar sebab apa? Sebab iklan tu sangat penting. Kenapa kita tak boleh jadi iklan, ejen kepada
amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu kepada masyarakat. Kenapa? Takut. Takut orang kata, pertahankan. Yang ketujuh, di antara faedah orang yang berpegang dengan sunnah ini, dia boleh membezakan di antara yang batil yang tidak batil. Bagi kepada tu kita baca, ini tak ada ni. Tak ada lah amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ni ada. Jadi kita boleh beza, yang pelik-pelik tak ada. Maknanya sunnah Nabi itu menjadi kayu ukur. Kayu ukur, bila orang buat benda yang pelik, kita tengok, adalah sunnah? Tak ada. Pernah dibuat oleh sahabat? Tidak. Pernah dibuat oleh tabi'in? Tak ada. Imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, ada buat? Tak ada. Tutup. Dia kata ni ada ni. Mana benda atas dunia ada berlaku dalam kitab mana-mana pun. Tak. Kalau kita nak cari atas dunia ni, semua benda ada. Tapi yang kita nak carinya yang jelas. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-8, di antara fawaid beramal dengan sunnah Nabi, iaitulah biarlah amalan kita menjadi contoh kepada orang lain. Menjadi contoh kepada orang lain. Jadi kita kata alhamdulillah banyaknya nikmat. Sebab itulah kata Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tulis kata-kata Ibnu Mas'ud ni. Ke ada dalam kitab kita ni ada. Ibnu Mas'ud kata al-iqtisadu fi sunnati ahsanu min al-ijtihad fil bid'ati. Makna kita beramal sikit tapi ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada beramal banyak tak ikut sunnah. Hak Nabi cakap banyak ni, tapi hak tak ikut sunnah ni pelik tau. Oi, beramal dia ada satu selawat. Selawat ni nama dia kalau sebut kat ramai hak terkejut ni. Dia kata selawat dia ni lebih baik daripada baca Quran 60 kali. Selawat dia. Mula-mula berapa kali tahu, lepas tu dia pergi semula ke Madinah, Nabi keluar daripada kubur, halau tangan ke dia. Dah, dia kata dia upgrade sikit. Berapa puluh kali tahu lebih. Selawat dia tu lebih baik daripada baca Quran. Kita kata subhanallah. Cuma adalah kepahaman masyarakat ni ada salah faham. Contohnya ada sahabat kita ni, dia kata dia ni sebab dia kata amalan yang paling baik Quran. Habis dia tak kira, lepas subuh pun dia baca Quran, lepas asar baca Quran, malam baca Quran. Dia tak baca dah zikir. Dia tanya betul ke cara dia? Kita kata tidak betul. Tidak tepat. Yang tepatnya Quran ada waktu dia, zikir ada waktu dia. Allah Taala sebut apa ni, Nabi, gaya Nabi, wa minal laili fatahajjat. Malam waktu Quran. Lepas solat subuh tak ada lagi solat sunat. Itu waktu apa? Waktu zikir. Zikir waktu pagi. Habiskan zikir waktu pagi 15 minit, sambung baca Quran. Tidak jadi masalah. Sampai mereka tak baca zikir nah. Baca Quran semata-mata, kita kata tidak tepat. Sebab setiap tempat tu dia ada cara dia. Sama juga kalau macam tu kan, kita dalam solat kita pakai baca Quran belaka. Kenapa baca Quran lain sujud ni? Zikir yang paling afdal kali Quran. Betul ke macam tu? Tak betul. Sebab sujud itu Nabi kita suruh doa, faqaminun an yustajab. Maka tempat yang hampir kita dengan Allah, maka di situ. Kita kena ingatlah. Allahu akbar. Jadi Ibnu Mas'ud kata beramal sedikit dengan sunnah lebih baik daripada beramal yang tidak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu dia panggil beramal dengan sunnah ni tepat dan jimat masa. Ini contoh yang kita ambil dalam kisah Nabi dengan isteri dia Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha. Ingat tak? Juwairiyah ni dia duduk waktu pagi, dia duduk zikir. Nabi kita keluar, balik. Matahari dah meninggi. Nabi tanya dia, "Anti duduk sini lagi?" "Ya," jawab dia. Nabi kata, "Aku baca 4 kalimah ni." Coba kata, "Subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimati." Dia kata aku baca 4 kalimah ni lebih berat daripada awak yang membaca pagi sampai ke tengah hari tadi. Maknanya hak bahak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca, para jemaah sekalian kita kena tulis apa yang dibaca oleh Nabi, yang diamal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia pendek tapi dia panggil jawami'ul kalim. Tulis Nabi ni ada satu mukjizat dia. Allah Ta'ala beri kepada dia panggil jawami'ul kalim. Maknanya bahasa, cakapan dia pendek, tapi makna dia panjang. Orang lain tu baca yang panjang, makna pula tak ada.
Bukan tak ada, mana sikit. Nak cari susah. Sebab itulah Allah Ta'ala, Nabi kita sallallahu dia ajar zikir yang pendek-pendek je. Jarang hak zikir panjang-panjang. Cukup 4 perkara ni. Jadi kita kata jimat dan tepat masa. Dan bahayanya orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW ni satu bahaya. Dalam hadis dalam Bukhari, panjang hadis ni. Nak dengar cerita ke sekadar dengar hadis ya? Dua-dua. Tu mah. Bagusnya anak buah kita ni. Dua-dua tak? Nabi SAW dia pergi duduk di perkuburan Baqi'. Kenapa perkuburan Baqi' kat mana? Madinah. Nabi pergi di perkuburan Baqi', dia duduk mengeluh. Nabi sebut Allah, Allah ikhwani. Allah lah yang jaga saudara-saudara aku. Sahabat-sahabat yang ada terkejut. Ya Rasulullah, alasna ikhwan, bukankah kami ni saudara? Nabi kata, bal antum ashabi. Kamu ni sahabat aku. Bukan sekat saudara, sahabat. Mana sahabat tu saudara lah. Jadi saudara tu siapa? Saudara aku iaitulah orang yang belum datang. Dia mari, dia tak jumpa dengan aku, tapi dia beriman. Kita ni masuk ke tidak? Alhamdulillah. Allahumma ja'alna minhum, daripada saudara yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi sahabat tanya, Rasulullah, kaifa ta'rifuhum? Macam mana Rasulullah boleh kenal mereka? Belum pernah jumpa, macam mana boleh kenal? Nabi SAW bagi tahu, umat aku ni bila mari di akhirat esok, keluar daripada kubur, ghurran muhajjalin. Muka dia bercahaya, kaki tangan dia bercahaya, minal wudu, kesan daripada wudu. Jadi siapa dia nak muka dia bercahaya, dia ambil wudu banyak. Nah, jangan tak hidup pakai bedak banyak-banyak. Nah, pakai bedak. Pakai ambil wudu banyak. Jadi orang yang keluar daripada akhirat, tengok Nabi sebut. Banyak kali Nabi bila Nabi kita tengok sahabat-sahabat dia diuji, Nabi kata, inni faratukum alal haud. Aku tunggu kamu di tepi kolam. Kolam mana? Kolam Nabi SAW. Nabi sebut, aku tunggu kamu di tepi kolam. Yang kita takutnya, dalam hadis ni juga, dalam hadis Bukhari, kata, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum. Akan datang beberapa kaum yang aku kenal mereka. Kenal daripada tanda-tanda tadi lah. Muka dia bercahaya, berjujur, berjalan nak pergi ke kolam Nabi SAW. Tiba-tiba, malaikat sekat. Malaikat kata, tak boleh masuk. Dia kata ni, summa yuhalu baini wa bainahum. Disekat di antara aku dengan mereka. Jadi bila malaikat sekat, Nabi SAW bagi tahu malaikat, innahum minni, umat aku tu. Dalilnya muka dia cerah, cahaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang menakutkan kita, patutnya kalau kita sini tak, orang saya tu, lepas lalu. Tak. Orang kita tak orang dia pun kita mengaku nak suruh lepas ni. Malaikat ni tak. Malaikat dia tak ada nafsu. Dia tak boleh nak rasuah, tak boleh. Nak bagi apa pun tak boleh malaikat. Malaikat jawab, ya Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Rasulullah SAW, Tuhan tidak tahu apa yang mereka buat lepas Nabi kita mati. Nah, ini yang kita takut. Maknanya ihdas di mana buat satu amalan yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Bila Nabi dengar, fa'aqul, Nabi kata, aku pun jawab pada malaikat, suhqan liman ghayyara ba'di, halau mereka daripada kolam aku ini bagi mereka yang telah mengubah perjalanan agama aku. Ini hadis dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Bukhari pun ada. Maka para jemaah sekalian, tak usahlah kita menjadi pereka. Nak jadi pereka fashion, dipersilakan. Nak jadi reka bentuk rumah, dipersilakan. Jadi arkitek, tapi bukan arkitek agama. Agama tidak reka, agama untuk diamalkan. Tetapi dalam buat kerja buat kita boleh buat, kita nak buat rumah berapa bilik, kita nak buat kereta berapa tayar, dipersilakan. Tapi dalam agama tidak. Maka kerana itulah menjadi tanggungjawab kita. Alhamdulillah sekarang ni ada sahabat-sahabat kita yang telah buat satu aplikasi dia tulis ni, kempen semok status hadis sebelum sebarkan. Jadi kita boleh semok hadis ni sahih ke tak sahih. Tapi masalahnya hadis yang pelik-pelik tak ada dalam ni, tak masuk dalam kempen semok. Tak perlu sampai tarah dia. Banyak sangat hak pelik. Masyarakat kita ni dia kira asalkan jumpa hadis kat pakai hadis.
Hadis ni ustaz. Ada seorang tu dia jawab. Kita kata hadis ni palsu ni. Oh, dia kata palsu pun hadis juga. Anak pun sahabat gurau-gurau lah. Kita kata, ya akhi, mana boleh hadis palsu dengan gigi palsu disamakan? Gigi palsu kalau kita ada, comel juga dah. Pada duduk rongok gitu tu. Rongok kau orang panggil? Rongok. Bahasa Melayu kata tu. Pada duduk rongok gitu, baik kita ada gigi palsu. Tapi hadis palsu ni tak boleh pakai, bukannya macam gigi palsu. Dia boleh sama gigi palsu dengan hadis palsu. Boleh? Tak boleh. Ini satu perbuatan yang tidak baik. Maka, qala ahadus salihin, dengan ni kata-kata salihin, siapa dia tak tahu. Yang penting orang salih kata, al-yawm afdalul jihad huwa ihya'u ilmi sunnah. Sekarang ini jihad yang afdal iaitulah menghidupkan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu bisababi qillati man yafham, dengan sebab tak ramai orang faham sunnah, maka banyaklah orang yang sesat. Jadi kita kena belajar ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu supaya masyarakat boleh faham, masyarakat boleh tahu ini sunnah, ini tak sunnah. Cuma cara kita olah tu jangan baiklah, dengan baik. Baik para pelajar sekalian. Ambil gambar lambat tulis tu. Tak? Boleh? Sempat? Maka kata di para ulama lain pula, dia kata cinta hakiki, semua cinta membuktikan, membutakan, dia panggil al-hubbu a'ma. Bahasa Melayu pun ada juga, cinta itu buta. Betul? Illa, ulama kata illa, kecuali cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak buta. Sebab cinta Nabi membuat para ulama bertungku lumus mengumpul, mengkaji, meneliti dan memisahkan antara hadis sahih dan hadis palsu. Kitab-kitab hadis ialah bukti cinta mereka yang berkekalan hingga ke hari ini. Kerana itu cinta Rasul dan hadis palsu merupakan dua perkara yang sepatutnya saling bertentangan. Ini cinta Nabi, bawa mari hadis-hadis palsu dalam majlis kita. Tak cukup hadis palsu, bawa gendang lagi pukul. Allahu Akbar. Awal kita nak buat cinta hakiki. Sekarang ni kita kena sebarkan cinta hakiki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan kita cinta, belajar sunnah Nabi, kita beramal dengan dia, barulah kita namakan ahlus sunnah. Baru ni orang Arab mari. Dia tanya, sini mazhab ahlus sunnah? Kata alhamdulillah. Kalau ada Syiah pun seorang dua yang itu pun orang tak cara mana, tapi ada juga. Aku nak tanya mu, dia kata. Kata silakan. Dia tanya depan ustaz ni. Kalau kapur tak dia tanya dah. Dia kata, puak-puak mu ni, berapa orang ada khatam sunan sitah? Berapa orang ada yang khatam 6 hadis utama sunnah Nabi? Senyap belakang tak apa nak jawab. Kita bisik dengan Syekh. Dia orang ni takut riak, Syekh tak jawab tu. Syekh pun senyum. Malis dia tu, malis. Mana malis tu tak apalah. Aku tahulah tu tak ngaji tu. Berapa orang yang khatam Riyadhus Salihin? Alhamdulillah ramai angkat tangan. Kita kata mujur Syekh. Aku sendiri bukan sekat belajar, aku mengajar Riyadhus Salihin khatam kita. 2 kali khatam dah kita, alhamdulillah. Kita rakaman tu ada belakang, tuan-tuan boleh ambil. Riyadhus Salihin ni kita rakam mula-mula separuh, lepas tu mula balik. Alhamdulillah rakaman penuh ada 100 berapa CD tau, banyaklah. Ambil letak dalam MP3 tu, pasal dalam kereta hari-hari. Nyokotan tu lama-lama. Nah, lebih-lebih lagi yang duduk di kawasan-kawasan jam ni. Nah, satu dan nak pergi kerja pagi 1 jam, satu kuliah. Balik kuliah pula. Boleh ingat. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Baik. Ini kata-kata ulama ni kita boleh belajar. Dia kata apa? Syekh Mustafa As-Sibai. Dia ada sebuah kitab nama dia As-Sunnah wa Makanatuha. Ketika menukilkan daripada Ibnu Abil Hadid, tokoh Syiah, dalam syarah kita Nahjul Balaghah, dia kata apa? Ketahuilah, punca pendustaan dalam hadis, kelebihan-kelebihan hadis fadail itu, siapa dia yang buat? Puak-puak Syiah buat. Patut tu bila kita tengok zikir-zikir yang pelik-pelik ni, tak ada dalam kitab Al-Sunnah. Ada kitab dalam kitab Biharul Anwar. Oh, kitab besar ni Syekh. Betul lah kitab besar, tapi kitab Syiah.
Allahu akbar. Baru je kita kena marah. Ada pelajar ni dia tolong, dia buat TikTok ke Abu Anas. Ada TikTok lah kita. TikTok Abu Anas. Tengok. Mana ada TikTok cari. TikTok Abu Anas. Jumpa. Dia berbuat hadis. Hadis ni hok baca nak masuk hutan ni kena beri salam, dia panggil selawat Nabi Nuh. Kita pun itu soalan orang masa Covid dulu. Terkurung, anak bukalah soalan 2 pagi 1 pagi Ahad, lepas tu jadi pagi 1. Alah ni hilang tu. Tak ada masa. Masa tu kita punya jadual sampai 8.30. Jadi orang tunggu. Dia sedaplah tunggu rumah dia, sambil minum teh dia tunggu, dia tengok live. Jadi kita kata bacaan ni tak ada lagi tak halus, ada lagi tak syiah. Jadi adminnya pula rajin je duk baca. Orang komen bawah tu, dia tu sakit kepala ustaz. Kata jangan baca. Kita baca, kita tulis je. Orang baca jangan tulis, jangan dibaca. Kata penipuan lah awak. Jadi apa-apa admin ni kena cerdik juga. Jangan duduk betul sangat, betul benda sangat duk baca habis segala gitu. Kita tak boleh. Dia marah, dia kata ni syiah dah pula dah. Kita orang dulu bagi tahu ni patutnya terima kasih lah. Oh terima kasih lah, saya tak tahu. Saya ingat jadi puak syiah ni dia masukkan benda yang pelik-pelik dalam amalan kita yang menyebabkan kita duduk terikut dengan puak dia. Jangan main. Baiklah, contoh yang selalu saya buat dalam buku kita ni ada 4 contoh atau 3. Tuan-tuan tengok dalam muka surat 7. 3 kisah sahabat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kisah sahabat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat besar. Contoh yang pertama, solat sunat rawatib 12 rakaat 1 hari 1 malam yang saya viralkan dengan nama Projek Mega mampu milik. Buat ke tak buat? Kau dah main projek saja je. Projek ni berjalan ke tak? Banyak juga terbengkalai tu. Semalam saya pergi surau semalam. Dia kata ustaz mari dah 5 tahun dulu surau ni. Kata saya pun ingat. Kata ni berapa orang hok bangun yang besar sebelah surau tu turun. Jangan sebut nama surau lah dah. Turun Mahaya suruh semayan. Dia kata surau ni sejak ustaz mari dulu sampai hari ni tak lulus lagi tu. Tu dia panggil projek terbengkalai. Bangunan siap. Pula tikak. Kata kalau orang duduk sini ramai lah surau ni. Dia kata betul ke? Kata insya-Allah. Sebab pengalaman saya pergi ke satu surau di Bandar Baru Malaysia ni. Kita tanyalah ada surau itu. Kata penduduk di sini berapa orang? Dia kata 800 keluarga, 800 pintu. 800 pintu. Kalau seorang satu pintu turun 800 orang. Kalau turun 80 orang jadi berapa peratus? 10%. Kalau turun 5 orang, pagi tu saya solat subuh 5 orang. Imam dia, bila dia, kita, Abu Anas ni, lepas tu sahabat kita, tuan rumah, lepas tu ada Bangladesh orang. Muju ada Bangladesh, jadi 5 orang. Kata tak cukup 1% nah ni, macam mana mah? Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini di antara bala akhir zaman. Sebab itulah kita yang boleh sampai ke masjid bila orang azan tu, bersyukurlah kepada Allah SWT. Mana Tuhan panggil kita. Jadi solat projek mega solat sunat rawatib 12 rakaat ni, itu dipanggil contoh dia menarik, tengok dalam buku tu. Hadis ni dengar selalu kan. Cuma nak contoh, tengok. Kemudian kata di Ummu Habibah, rawi hadis, dia kata tak pernah aku tinggal lagi sejak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa dia solat sunat 12 rakaat 1 hari 1 malam, solat rawatib, Allah Taala bina sebuah mahligai dalam syurga. Kata di Ummu Habibah, tak pernah aku tinggal lagi semenjak aku dengar hadis ni. Ambasah, perawi hadis yang kedua, adik pada dia. Dia kata aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Ummu Habibah. 2. Amr bin Aus, rawi yang ketiga. Dia kata tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada Ambasah. Yang keempat, Nu'man bin Salim, tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada Amr bin Aus. Ini contoh bagaimana para ulama salah bila dia jumpa hadis, dia tak akan tinggal. Kita ini bila jumpa hadis, semangat. Tambah-tambah lagi kalau hok bagi sanad. Oh, dia kata malam ni ustaz mari jauh-jauh nak bagi sanad. Sanad photostat.
Oh, penuh masjid mari. Tapi hak ustaz ajar pakar tak? Tak juga. Kita kata itulah dia ada fenomena yang berlaku hari ni. Kita kerugian besar dari sudut sejarah hidup kita. Sebab kita hanya tumpu kepada cerita-cerita sunnah ni, tidak tumpu kepada amalan. Tengok, contoh yang kedua. Cerita amalan sebelum tidur. Kan Nabi suruh baca sebelum tidur tu, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. 34 kali kan. Jadi mana Nabi kita ajar kepada anak dia Ali dan Fatimah. Ali kata, tengok cerita tu dalam buku tu. Ali kata radhiyallahu anhu, aku tidak, nombor muka surat 9. Aku tidak pernah meninggalkan amal ini semenjak aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekawan dia provokasi. Ali, malam Siffin, malam hak dia perang. Ali kata malam tu pun aku tak tinggal. Kita ni tak ada malam perang, malam pasar malam tu lupa dah. Malam pasar malam tu lupa dah. Allahu Akbar ni. Amal sahabat. Kisah yang ketiga, baca dalam buku dah. Malah nak baca kita, cerita tu panjang sebab kita nak pergi tajuk lain lagi. Kisah yang ketiga, kisah Amrullah bin apa ni, Mughaffal ditulis sini. Amrullah bin Umar. Kisah Amrullah bin Umar. Dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa dia solat jenazah, dia boleh pahala qirat. Dia tak dengar siapa dia ikut ke kubur, boleh satu lagi. Bila dia dengar hadis ni, resah dia. Dia hantar orang suruh pergi tanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, betul ke tidak? Tengok dalam buku ni. Dia kata sambil dia menunggu, Abdullah bin Umar sambil dia menunggu, tangan dia duduk pegang anak batu. Orang resah ni gitulah, pegang batu. Kadang-kadang kita pegang tisu, konyok habis tisu. Tak? Ataupun duduk main pen, tak apa dia. Duduk tunggu putusan. Bila sahabat dia bagi tahu, ya Ibn Umar, betul. Nabi SAW bagi tahu siapa dia solat jenazah, dia boleh satu bukit. Siapa dia ikut ke kubur, satu bukit, dua bukit dapat. Ibn Umar campak batu di tangan dia, dia kata laqad fatatna qararid, berapa banyak bukit pahala kita terlepas. Menyesal dia. Allahu Akbar. Ini kita panggil bagaimana para sahabat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itu cerita para sahabat. Bagaimana pula dengan cerita kita? Ini contoh projek Mega mampu buat tadi, mampu milik. Beberapa contoh doa-doa yang sepatutnya menjadi kelaziman bacaan harian kita, iaitulah jangan lupa perisai Muslim sudah ada. Sekarang ni anda sedang baca kitab Al-Azkarun Nawawi. Azkar tu panjang. Maknanya Syekh Said rahimahullah, dia khulasakan bacaan azkar tu dalam buku ni, Perisai Muslim. Sebab itulah kata di Abu Amr bin Salah rahimahullah, seorang ulama hadis, dia kata siapa dia baca zikir pagi petang, siapa dia baca zikir lepas solat, siapa dia baca zikir pergerakan. Tahu zikir pergerakan? Kita nak bergerak, ada zikir kan? Nak masuk rumah baca bismillah, nak keluar rumah baca, nak pergi naik kereta baca, nak pakai baju baca, nak masuk tandas baca. Setakat tu je, orang ni telah termasuk dalam minaz zakirinallaha katsiran wazakirat, orang yang banyak berzikir, mengingati Allah Ta'ala pada pagi dan petang. Cukup. Tak perlu beli tasbih besar-besar gantung di tengkok, tak pada tekok pulah lengan lagi. Macam-macam cerita. Itu semua tu guru kami Syekh Atiyah rahimahullah, dia kata ni masbahah wala mirwahah. Arak kan, tengok tak? Kalau dia pergi atas bed, duduk pusing. Hati mirwahah, dia kata main kipah ni, bukannya tak sampai. Masbahah tu maknanya zikir. Ini untuk zikir kau, untuk main. Pergi beli kayu kokar, duduk suruh kau. Ni maha ni. Allahu Akbar. Macam-macam manusia hari ni cerita. Kalau nak tasbih juga, takut lupa, kita duduk bawa kereta, beli tasbih kecil-kecil sebagai bilangan. Bilangan tak? Kadang-kadang kita nak tasbih pagi satu kali, payah juga duduk main pusat kereta, pegang. Mana sekadar alat untuk menghitung, bukan alat untuk perhiasan, tidak. Jadi siapa dia jaga zikir pagi petang, zikir pergerakan, orang ni sudah termasuk dalam az-zakirinallaha katsiran wazakirat. Cukup dah kita. Tak payah duduk bangga saya 10,000, juta-juta. Nah, lepas juta dia tengok tak terbaik atas angin, marah pula dia tu.
Ini contoh zikir pergerakan. Ada berlaku dalam kitab Perisai Muslim. Ini di antara zikir yang kita bantu para jemaah untuk tidak kerugian pahala. Dia panggil zikir selepas solat. Hari ni banyak tak banyak kita rugi pahala? Banyak. Pasal apa banyak? Sebab kita ikut imam. Imam lepas solat dia tengok suasana. Kalau dia kelang kabut, Al-Fatihah, lepas tu doa. Di mana zikir 10 bacaan yang Nabi kita ajar. Lis. Kenapa dia tak buat mana? Sebab dia duduk pajak orang lain. Lepas pada takbir, alhamdulillah takbir ada macam-macam. Akhir kali zikir yang sepatutnya kita baca tidak terbaca. Sebab apa tak terbaca? Tak ada masa. Jadi para jemaah sekalian, tuan-tuan muslimin dan muslimat, menjadi kewajipan kepada kita ambil zikir ni kita sendiri baca. Imam baca ke dia tak baca, biar dia, jangan menyalahkan dia. Kita baca untuk kita. Alhamdulillah. Siapa dia kena ingat zikir ni, mari kita nak bagi tasmik ni, nak bagi ijazah. Tapi tak ada tengok kertas, kena baca mulut. Boleh baca mulut? Kau tak boleh? Ada orang ni bila kata, saya kalau nak tasmik saya boleh, tapi kena baca mulut. Dia kata tak boleh. Kata apa tak boleh ya? Orang bisu ya tak boleh baca mulut ni. Payah kau duduk ni siapa senyap. Orang bisu tak baca dengan mulut, dia baca dengan tangan, betul tak? Orang yang boleh tak bercakap, baca dengan mulut. Baru ni ada satu jemaah tu, kita gorang dia, kita kata, nak ikut saya boleh, tapi makan sendiri. Udah pakej bayar dah ni, tak kira bayar dah apa, makan sendiri. Dia kata pakej apa, bayar makan sendiri ni. Dalam ramai-ramai tu sore, betul lah ustaz, takkan ustaz nak suap. Oh lah kata, oh lah jangan lambatnya, nak boleh kau nakak tu lambat dia. Makan sendiri lah kita nak, makan sendiri. Alhamdulillah, baik. Nampak ngatuk kita makan sendiri dulu sebentar. Ini zikir waktu pagi, zikir waktu petang, semua tu dah ada dalam kitab kita. Ada dia panggil zikir tanpa waktu, tanpa sempadan, seperti zikir 4 kalimah. Coba kata belakang. Subhanallah, kata. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat zikir ni. Siapa kata tak ingat zikir ni, tak boleh balik hari ni. Semua ingat belakang dah. Tapi yang tak ingatnya apa? Nak berzikir tak ingat. Pasal apa tak ingat? Sebab tidak ada connecting. Apa tak ada connecting? Hati tu tak ingat kepada zikir. Ia ingatnya benda lain. Di antara lagi, iaitulah membaca Quran. Itu zikir yang paling afdal sekali, baca Quran. Namun kita tidak nafikan bahawa tidak semestinya kena baca Quran semua. Ada waktu dia, waktu Quran, ada waktu zikir. Dalam pergerakan kita kata Alhamdulillah. Dan juga di antara amalan sunnah yang kita kena buat lagi, iaitulah jaga solat yang fardu berjamaah dan jaga solat sunat baik-baik. Kemudian di antara amalan lagi, iaitulah berpuasa sunat. Ni kita tak kempen puasa sunat yang Nabi kita bagi, tapi duk pepek benda-benda lain ni. Awal bulan Muharram, awal bulan Rabiul Awal kena puasa sunat. Sunat macam-macam sunat ada. Hak kita buat tak ingat. Sebab itulah masyarakat kita dia tak ingat hak sunat Nabi. Dia ingat orang lainnya. Hari Ashura 10 Muharram, Nabi kita suruh apa? Puasa. Kau suruh kacau surah. Ada pak imam anjur majlis mengacau bubuk Ashura. Mengacau ni mula lain tak? Orang Kelantan kata kuca ni apa? Malaysia ni apa? Kacau. Kalau kacau tak apa, mengacau itu bahaya. Semalam ada orang nak kecek Kelantan. Dia kata ustaz kita nak kecek ustaz. Itu bahaya. Kecek mana lain? Kalau kecek mana Kelantan? Kalau nak cakap kecek. Tu orang suruh belajar Kelantan dia tak sih. Tak. Allah, ada sahabat saya dulu, orang negeri lain. Dia duduk kawan dengan kita, dia mengaji Madinah. Dia balik cuti kejap Kelantan dengan mak dia. Mak dia apa cakap? Mu jangan nikah orang Kelantan. Allah, sudahlah dia kata ustaz, tak boleh nikah orang Kelantan. Dia pergi nikah orang Besu. Kejap Kelantan juga. Pandai anak dia pun. Baik, bolehlah cara ni. Cerita lama-lama ni. Kita juga di antara sunnah yang kita kena buat bersedekah. Jangan lupa buat sedekah. Satu lagi yang kita nak fikir, iaitulah tentang hubungan di antara kita sama-sama kita. Kita ni kadang-kadang bila cakap bab sunnah, kita duk nampak orang salah ya.
Orang ni tak sunnah, orang ni tak sunnah. Kita jangan lupa salah satu daripada sunnah yang besar, iaitulah sunnah perhubungan di antara kita sama-sama kita. Perhubungan kita dengan adik-beradik. Hubungan silaturahim mesti dirapatkan. Kalau ada benda yang tak kena, diperbetulkan. Dia contohnya adik-beradik kita ni banyak ikut ajaran yang pelik-pelik. Kita pun janganlah duduk kata dia, mu ni pokok mu ni tak ada harapan dah ni, kena halau daripada kolam Nabi dah pokok dia ni. Tak boleh. Kita kena ajar, didik betul-betul. Dan perhubungan sama-sama kita sendiri. Kalau ada benda khilaf, ada benda-benda khilaf, tidak mungkin kita manusia ni tak ada khilaf. Mungkin tak mungkin? Tidak mungkin. Tapi bagaimana menangani masalah? Kadang-kadang kita rasa kita ni pejuang sunnah tegar, orang lain tidak. Hak tidak enggak kena tahzir, dia panggil satu penyakit, dia panggil penyakit at-tahzir. Penyakit dia attack orang. Kamu jangan pergi dengar dia ni dia tak ikut sunnah. Yang sepatutnya kita beri orang dia biar dengar. Kalau ada yang tak kena sunnah, tak bertepatan, kita betul yang tu lah. Betul yang tak kena tu. Tapi mantapkan ukhuwah, mantapkan persaudaraan. Cuma kadang-kadang channel tak sama. Orang ni suka naik unta, kita suka naik kereta. Tujuan dianya nak ikut, nak sampai kepada matlamat, iaitulah nak menyebarkan sunnah Nabi SAW. Maka kita kena perluaskan, jangan mudah. Anak bila tengok jurang perbahasan ni luas, sahabat-sahabat kita sama-sama kita pun tak selari. Itu yang saya tulis buku, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Ada buku saya tengok dalam store, Rahmat dalam Perbezaan, ada ke tidak? Rahmat dalam Perbezaan ni tujuan kita tulis untuk nak mengurangkan jurang perbezaan di antara kita dengan sahabat-sahabat kita. Sama-sama pejuang sunnah ke, pejuang tak ikut sunnah ke, pejuang apa saja pun, pejuang ahli sunnah, dia ada dua. Satu pejuang sunnah, satu lagi pejuang ahli sunnah. Beza dua tu. Beza ke tidak? Beza banyak tu. Pejuang sunnah ni duk cari sunnah hak sahih-sahih. Pejuang ahli sunnah ni apa yang ada yang dibuat oleh orang, itulah yang kita kena buat. Itu dia panggil pejuang ahli sunnah. Orang tak ikut dia cari penyakit, boleh masuk dalam senarai lalu. Kita kata ini satu perbuatan yang tidak baik. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita kena letak depan kita tu Islam. Depan kita tu ada kitab Allah, depan kita tak ada sunnah Nabi SAW, maka barulah kita boleh berbincang dengan cara yang baik, mana yang kita nak buat, mana yang tak buat, mana yang boleh orang panggil dikeraskan, dan mana yang boleh dibincangkan. Ada hadis keras, tapi bila kita bincang boleh lembut. Contohnya hadis siapa dia minum air berdiri. Ada hadis siapa minum air sampai mereka kena istaqa'ah, kena muntah balik. Tapi ada juga hadis lain yang menunjukkan bahawa pernah Nabi minum juga sambil berdiri. Barulah kita faham, itu bukan satu larangan yang mutlak, siapa dia buat sampai peringkat haram, dosa besar, ila jahannam wa bi'sal masir, tidak. Tapi dia masih dalam skop ada adab. Maknanya bukanlah jadi satu budaya kita, nak minum air bangun berdiri lah. Tapi kalau kita pergi tempat tak ada kursi, macam mana? Ni, sekarang ni perhimpunan imam-imam, perhimpunan pendakwah-pendakwah di hotel besar antarabangsa, tak ada kursi nak minum air. Pak imam kapur-kapur ni buka kasut duduk atas tu. Buka kasut, duduk atas kasut. Minum air, duduk. Kata Tok Imam, sekali-sekala kita bangun tak boleh ke? Tak boleh. Hak model-model ni pula pakat suka kau orang duduk. Kita kata biar dia nak duduk. Itu hak dia. Tapi kita yang tak mau duduk ni tak. Jadi ada juga dalil-dalil lain. Maka kita mengatakan adillah itu luas, kadang-kadang salah perhuraian yang menyebabkan berlakunya pertikaian. Cuma kita kena besar, kita kena sedar bahawa yang besar sekali bagi kita para jemaah sekalian, iaitulah yang kita naknya apabila ada amalan Nabi SAW yang sahih dalam bab cara berdoa, dalam bab cara beribadat. Kenapa kita nak ajar kepada masyarakat amalan-amalan yang dipertikaikan oleh ulama? Benda ni khilaf Syekh. Sedap dia ayat dia. Benda ni khilaf Syekh. Kata benda khilaf itulah kita tak mau khilaf. Hak tak khilaf ada, kenapa nak ambil yang khilaf? Itu jadi masalah. Contohnya zikir pas solat. Cara kita nak berdoa. Doa, wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila nak minta dengan Allah.
Tiba-tiba mari orang ajak pergi minta dengan orang mati. Dia kata benda ni khilaf. Kalau hak tak khilaf ada tak? Ada. Apa dia? Minta terus dengan Allah. Khilaf tak khilaf? Kenapa pergi cari yang risiko? Sebab itulah di antara senarai hitam saya tu, salah satu daripada tuduhan dia, cuba tengok dalam tuduhan tu, dalam internet ada, dia kata Abu Anas ni mensyirikkan orang tawasul. Mensyirikkan orang tawasul. Kita kata baca biar betul tulisan saya tu. Kita bawa dua pandangan. Ada ulama yang kerah menentang, ada ulama yang kata khilaf. Tiba-tiba bila dia nak nyanyakan kita, dia ambil yang tu, itu yang diviralkan, itu yang disenaraikan. Kita kata orang ni, insya-Allah tak lama lagi kita berjumpalah. Orang yang buat senarai-senarai itu, dia pun akan jumpa juga depan dengan kita, dengan depan Allah, tak jumpa atas dunia. Ada seorang pegawai pembesar negeri yang mengeluarkan senarai itu, bila keluar senarai, kebetulan dia ni kawan dengan keluarga saya. Sama-sama mengaji di sebuah universiti terkemuka dari dunia. Sebut nama lah ni tak boleh sensitif. Kata mu WhatsApp dengan dia, nak bawa Abu Anas pergi jumpa awak. Tuduhan ni tak betul. Dia WhatsApp. Dia jawab, tak mau jumpa. Senarai dah keluar, tak mau jumpa. Macam mana tak jumpa? Awak buat tuduhan tu pun tak jumpa dengan dia. Pakai senarai gitu ya. Ikut orang tunjuk. Dia pun tak mau jumpa. Saya kata, boleh tak WhatsApp sekali lagi? Minta tolong. Dia kata, boleh. Bukannya payah tulis WhatsApp. Mu tulis dengan dia, kalau tak mau jumpa di dunia, Abu Anas nak jumpa di akhirat. Dia pun tak jawab. Mana dia setujulah tu. Maknanya senarai hitam yang dia buat, sampai hari ni, ramai ni, ahli-ahli jemaah kita ni, bila dia post link kuliah subuh kita, orang yang tak setuju, dia hantar balik senarai tu. Ni, macam mana mau ikut? Kata dia tafsir, dia bukan tawassus ni. Ada yang berkelahi, ada yang tak berkelahi. Kita kata tak usah kelahi lah. Dunia ni kecil. Setakat nak berkelahi tu boleh je. Jadi kita, mana amalan sunnah kita sama-sama kita mantapkan keluarga kita, amalan kita dalam kehidupan pergaulan kita, pergaulan anak-anak kita, biar jelas bahawa inilah masalah-masalah yang timbul. Sunnah ni bukan duduk dalam bacaan zikir saja, dalam pergaulan, dalam berpakaian, dalam apa saja pun kita mengatakan semuanya sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, saya break setakat itu dulu. Bila kita bincang apa yang kita nak tanya, soal-soal jawab boleh kita bincangkan insya-Allah. Sekian. Kena tanya dengan speaker tu baru bunyi. Orang tak dengar ni. Bagi mic tu tanya. Tanya pun kena berani. Ni setengah orang tak boleh tanya. Baik. Ada soalan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, soalan, kalau dahulu timbul persoalan berkenaan sedekah Fatihah untuk orang yang telah mati. Jadi sekarang ni timbul pula, mungkin dia pakai motivasi kot, sedekah Fatihah untuk diri sendiri, untuk anak-anak. Yang ni untuk orang yang masih hidup pula. Dia macam-macam fadilat yang dia bagi lah. Jadi mohon komentar Ustaz untuk amalan ini. Alhamdulillah, ini di antara sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, tulis kata-kata menarik Ibnu Mas'ud ini, kan min muridil khairi lam yusibhu. Menarik. Berapa ramai orang nak benda baik tapi tak kena cara. Kan muridil khairi lam yusibhu. Dia nak benda baik tapi cara tak kena. Ahli-ahli motivasi ni kadang-kadang ada yang tak mengaji agama secara mendalam, ada yang juga yang agama, cuma dia rasa pagi-pagi kita kena sedekahkan Fatihah untuk kita. Kemudian kita sayang kepada sahabat kita, WhatsApp dia, saya dah sedekah Fatihah untuk awak. Orang ni dia bukan nak suruh sedekah Fatihah, dia nak ajak makan roti canai pagi-pagi. Kita kena beza
Amalan-amalan yang kita buat sendiri, tak payah kita sedekah pada kita. Macam saya ambil duit RM10, kita berdiam. Tak, saya dengan ini saya sedekahkan duit RM10 kepada saya. Kita buka dompet, masuk balik. Cerdik tak cerdik? Orang tengok apa pening, dia kata ni apa benda dia ni. Hai, tak cukup ubah. Maknanya kita jangan buat benda yang tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Awak baca Fatihah tu automatiklah boleh kepada kita pahala tu. Cuma kalau kita nak beri pahala kepada sahabat-sahabat kita, kita doakan dia. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi kata ad-du'a'u bi zahril ghaib. Siapa dia sayang kepada saudara dia, hendaklah dia doakan kepada saudara dia di sebalik tabir. Maknanya dia tak tahu pun kita doa untuk dia. Ketika itu malaikat akan mari duduk belakang kita. Malaikat kata amin. Kamu juga dapat apa yang kamu doakan itu. Maknanya bila kita doa kepada saudara kita, sekaligus kita mendapat pahala dan didoa oleh malaikat kepada kita. Kita dengar sahabat kita ni tak sihat, kita doa, ya Allah isfi wa anta syafi, sembuhlah penyakit sahabat kita ni. Malaikat mari tu, Allah Taala sembuhkan penyakitmu. Kita dengar sahabat kita ni susah, stres, macam-macam penyakit ada, ataupun kesempitan hidup, duit, kita doakan minta Allah Taala rezeki pada dia. Malaikat mari, Allah Taala perluaskan rezekimu. Suka tak suka kita? Tapi tak ada pun Nabi kata pagi-pagi hantar Fatihah ke orang tu orang ni. Ini cerita apa benda yang bila inilah dia panggil rekaan. Duk buat benda yang tidak diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi Abu Bakar sedekah dah Fatihah ke Umar. Kira la. Masyarakat ni dia lebih-lebih sedekah Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca. Ada dalam hadis, dalam kitab kita ni, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Dia kata orang yang sedekah kepada Nabi SAW itu, iaitulah seolah-olah macam kita ni budak kecil, mari sedekah duit pada kita. Kita orang kaya. Logik tak logik? Budak mari, pakcik saya sedekah ke pakcik. Nah. Kita orang rendah nak sedekah kepada Nabi SAW. Nabi tak suruh, yang Nabi suruhnya ikut apa yang aku buat. Cuba tengok dalam kitab tu. Dalam bab man'us sadaqah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada. Saya tak ingat kata-kata Imam Nawawi atau siapa. Tapi ada anak jawab dalam tanya jawab dulu, kita ada jawab isu ni. Dilarang bahawa dia kata siapa dia sedekah ni pahala ke Nabi, macamlah orang budak-budak ni pergi sedekah pahala benda kepada orang tua. Nabi tu makam dia tinggi. Kita ni yang tak cukup sedekah. Kita ni tak cukup amalan. Kalau semua amalan kita asyik duk bagi korang ya, akhir kali tinggal siapa? Apanya yang tinggal? Ada majlis duk bagi pahala. Jadi kita tinggal apa? Jadi kita buat pahala untuk kita, kecuali ada kes-kes yang tertentu yang kita perlu doakan kepada dia, kita doakan. Jangan duduk buat benda yang orang panggil yang tidak ada dalam peraturan dalam sunnah Nabi SAW. Dia ikut motivasi banyak benda ya dia tu. Kadang-kadang motivasi ni terperangkap dengan New Age lah, terpakat dengan apa benda ni, ajaran batiniah secara moden. Kita kata ada sahabat-sahabat dia. Baru ni saya dengar ahli motivasi yang masyhur. Dia kata bila ada berlaku kes kebakaran ke apa, dia kata boleh jadi orang tu, rumah orang tu ada harta haram ke, ada duit tak payah zakat. Kita kata apa cakap macam ni? Kita nak jadi penghukum pada orang pula, kita kata lah. Cuma kalau sayang kepada keluarga, bukannya bagi sedekah, kita doakan untuk dia. Tama-tama kalau ibu pula doa kepada anak, lagi mustajab doa. Cuma satu yang bahaya je, jangan doa untuk terpasal lah. Sahabat-sahabat kita ni doa minta isteri kepada kawan yang tak ada bini tu, itu masalah sikit. Takut malaikat malaikat ami kan, lain macam muslimat dengar tu, tak salah cari pasal dah. Dia ada ami belakang ni, malaikat bagi ami, boleh kamu juga. Jadi kerja. Baik, setakat tu dulu ulasan kita kepada tajuk sedekah pahala Fatihah. Sedekah pada diri sendiri lah, sedekah pada orang tua orang ni. Kita kata lah, nak sedekah duit, pahala-pahala itu Allah Ta'ala beri. Kadang-kadang pahala dia mari kita bersebab. Bila kita ajar Quran kepada orang semua, dia baca Quran tu pahala mari kepada kita. Kerana itu Nabi SAW mempunyai pahala yang paling banyak sekali. Siapa? Nabi. Sebab apa? Semua umat ini lalu ikut mana? Lalu ikut lorong Nabi SAW. Itulah yang disebut dalam hadis, bila mati seorang anak Adam, kecuali 3 perkara, di antaranya ilmu yang bermanfaat, ia dia sebarkan kepada orang. Kita bagi ilmu bermanfaat. Silakan, ada lagi soalan? Fadal.
Ada dah? Jangan malu. Bismillah, Ustaz. Fadal. Dalam satu hadis daripada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada Nabi, "Inna ummi qad matat. Afatasaddaqu anha?" Sesungguhnya ibuku telah pun wafat. Boleh tak aku bagi sedekah bagi pihak ibuku? Maka jawab Nabi, "Na'am, boleh." Fa ayyu sadaqati afdal? Dia bertanya lagi, apakah bentuk sedekah yang paling afdal? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suqiyal ma'." Belanja air ataupun jamu orang minum air. Jadi bentuk soalan saya hari ini, adakah ianya terhad hanya kepada jamu orang minum air? Dan yang kedua, patut tak kita jaharkan aku belanja minum air ni untuk bagi pahala pada mak aku? Wallah ta'ala alam. Ini soalan ke sindir Abu Talha ni? Kenapa tak ada air ni depan? Hadis tentang sedekah, sedekah kepada pahala kepada orang mati itu sampai ke pahala. Dan kita tak perlu bagi tahu kepada orang, ni saya sedekah ni untuk mak saya, sedekah kepada ayah saya. Bahkan sedekah ni masalah keikhlasan kita tu adalah hati. Kita je niat. Saya sedekah hari ni, kita kata kita beli nasi 20 bungkus nasi. Nasi mandi ke nasi apa benda. Dan kita kata 10 niat, 5 untuk ayah, 5 untuk mak, 5 sendiri, 5 untuk isteri. Bagi pahala. Mana dia hari ni kalau kita nak tengok, kita ni banyak akaun kita banyak. Dah. Contoh sampai kita ni mudah. Dalam akaun kita boleh tekan nak pergi ke mana kita punya duit. Akaun ni semua masuk belaka. Jadi tak payah kita bagi tahu istihad sebab malaikat tu tahu belaka. Bahkan orang nak banyak apa ni duk istihad ni, dia nak ambil perhatian orang ya. Oh, dia ni di antara contoh anak yang baik dengan mak ni. Walau tak ada orang dia tak cara-cara ke mak dia pun. Mana nak tunjuk. Mana dalam masalah keikhlasan kita tidak perlu bagi tahu, cuma masalah pahala ni benda tak nampak, benda ghaibi, kita kena niat barulah pergi kepada orang tu. Kalau tidak, semua jadi hak kita. Jadi hak kita belaka. Jadi dalam bab sedekah, bab apa ni, itu jelas memang ada hadis yang ditanya oleh para sahabat tentang apa yang aku boleh buat setelah mak aku mati. Dalam hadis tu Nabi sebut mau boleh sedekah pada dia, boleh apa. Jadi kita katakan alhamdulillah para jemaah sekalian, kita jangan banyak terlalu memperluaskan benda yang tidak terlalu luas. Ni apa benda semua kita nak buat bagi pada orang belaka, kita kata itu di antara perkara yang merugikan kita, dan kadang-kadang dia lebih daripada hak yang diizinkan. Wallahu alam. Mana Mahdi ni? Berapa kita dah boleh? Nak bagi dah ni? Baik, ada lagi soalan yang terakhir lah kalian. Sila. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilakah seseorang itu boleh bergelar penuntut ilmu? Sebab ada orang bagi tahu orang yang tak belajar bahasa Arab ni masih orang awam. Kita ni orang awam belaka lah. Yang belajar bahasa Arab pun awam juga. Jadi kita mengatakan selagi kita menuntut ilmu, kita bawa kitab, bawa pen, bawa kalam, pergi duduk dalam majlis ilmu, nama dia talibul ilmi lah, penuntut ilmu lah dia. Cuma nak naik taraf darjat, penuntut yang baru, penuntut yang pertengahan, penuntut yang sederhana, kita beza di antara, sebab itulah kata orang yang tak pandai langsung, itu dia panggil orang yang muqallid, ikut je apa yang ustaz dia cakap, dia pun buat. Dia pun nak puas hati, dia tanya pula apa dalil sandaran, boleh je tanya. Tapi bagi orang yang belajar tinggi sikit, dia panggil darjat dia darjat ittiba'. Darjat dia ni, aku buat ni berdasarkan dalil ni. Dia sendiri tu boleh cari, boleh tengok dalil. Itu dia panggil ittiba'. Tapi nak kata darjat mujtahid zaman kita hari ni, kata di para ulama mujtahid mutlak macam imam-imam besar tu sudah tidak ada. Tapi mujtahid beberapa masalah memang wujud. Cuma ulama semasa ni dia tak berani nak kerja seorang. Tak berani nak pandangan seorang. Senang orang cantas. Maka peringkat antarabangsa sudah ada Majma' al-Fiqhi.
akademik fiqh antarabangsa. Di Mekah ada, nama dia Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, di bawah Rabitah. Di Jeddah ada juga Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Di Malaysia ada juga majlis muzakarah kebangsaan, contohnya fatwa. Ada majlis negeri-negeri, ada panel syariah. Itu semua panel-panel tu dia tak pernah nak buat seorang, sebab ilmu tu bila digabung akan jadi banyak kemantapannya. Jadi kita hari ni pun kalau kata orang yang tak belajar bahasa Arab tidak menuntut ilmu, dia menuntut ilmu. Ada orang yang mula peringkat permulaan dia tak belajar bahasa Arab lagi, nanti dia belajar. Ada yang belajar bahasa Arab dia pandai, ada yang belajar bahasa Arab pun tak pandai-pandai Arab juga. Macam-macam berlaku. Sekarang ni kita tengok, saya kagum dengan pengacara antarabangsa. Tanya awak ngaji mana? Dia kata dia mengaji dalam negeri ya. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Ada yang belajar luar negara, belajar negeri Arab, balik dia punya bahasa Arab tak jadi juga. Jadi kita mengatakan ilmu tu dengan belajar betul-betul ikhlas, kemudian kita memarasah. Kita kena, apa yang kita belajar tu kena praktik. Kalau tidak tak jadi. Ngaji negeri Arab pun tak jadi juga. Duduk ngaji Arab pun duduk bersaing dengan orang Bangladesh je, anta fi anta mafi. Akhir kali semuanya fi mafi belaka. Dia kata senangnya bahasa Arab ni fi mafi. Jadi gitu ya akhirnya. Wallahu a'lam. Jadi kita jangan dah memperkecilkanlah usaha sahabat-sahabat kita nak mengaji. Kita kata mari belajar. Semua belajar ni termasuk dalam talibul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma. Nabi kata siapa dia belajar, berjalan mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala permudahkan jalan nak pergi ke syurga. Nak pergi syurga ni kita kena belajar menuntut ilmu. Sekarang ni timbul soalan, Ustaz, semalam saya jumpa seorang sahabat, dia kata saya dah mula belajar tafsir Quran Abu Anah ni daripada awal Al-Fatihah, sekarang habis surah Baqarah dah. Boleh ke saya teruskan? Sebab ada kontroversi. Ada orang kata tak boleh mengaji tak ada guru. Siapa dia ngaji tak ada guru, syaitanlah guru dia. Kata awak, mau ngaji aku dalam YouTube, muka kat depan tempat tu Abu Anah, mu boleh kata syaitanlah guru dia. Subhanallah, mana boleh. Jadi kita kata, yang ulama kata betul. Man la syaikha, fa syaitan syaikhu. Siapa dia ngaji tak ada guru, syaitanlah guru dia, betul lah. Dia baca benda yang pelik-pelik. Baca hadis-hadis, hadis ni perlu kepada huraian, perlu kepada penjelasan. Tiba kita baca hadis pakai jumpa mata dia pakai jadi dulu. Tak boleh lah gitu. Kalau baca ayat Quran, apa jadi? Tuhan kata faqtulul musyrikin, pergi bunuh semua orang kafir. Kita bawa pedang, bawa senapan, habis orang kafir kita bunuh. Betul? Lah, dia ada huraian dia faqtul musyrikin bila, waktu bila tu. Kemudian Allah Taala suruh juga kita buat perdamaian. Jadi macam-macam hadis, mana tak boleh kita baca. Jadi kita kata orang yang belajar tak ada guru, syaitan guru dia, betul lah sebab dia tafsir sendiri. Jadi kita ni ada guru, cuma guru di alam maya. Jadi kita ni ada alam nyata, ada alam maya, macam-macam ada alam dulu. Dulu dua ya alamnya, alam barzah dengan alam kubur dengan alam dunia. Lalu ni ada alam maya satu lagi. Baru timbul ni mazhab baru ni. Dia panggil mazhab alam maya. Sekarang ni orang mengaji dalam kelas pun tak mari dah, dia pakai Zoom. Dia kata, kenapa tak ramai mari pak kuliah ni? Dia kata kita duduk rumah pun ngaji juga. Jadi kalau nak suruh ramai, tutup dia punya live ni. Marilah ramai orang. Baru dia jadi dah. Ramai dah dia punya satu fenomena baru. Ada hak semayang masjid, tapi dia balik dengar kuliah di rumah. Dia kata duduk di masjid, masalah. Jadi dia dengar kuliah dua, dia dengar kuliah hak dia nak dengar tu lah. Jadi kita kata rugi. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata siapa dia solat berjamaah, kemudian dia tunggu solat yang kedua, macam kuliah maghrib tu, dia tak balik, di antara solat ni dengan solat satu lagi, malaikat akan doakan dia, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, dan ditulis pahala solat sampai ke dia balik. Dia tulis pahala solat sampai ke dia balik. Jadi kalau balik rumah rugi tak? Putus. Habis saya nak dengar ustaz ngajar. Dia bodek kita. Kata ginilah, boya telinga ada kan? Nah, kita bawa pakai sebelah sini, tengok Abu Anas, sebelah lagi tengok ustaz depan. Kalau ustaz bawa cerita palsu, dua-dua masuk dalam telinga belakang. Selesai masalah. Ustaz ni mula nak ngata orang kau contohnya. Pakai masuk dua-dua dalam telinga, pakai tak dengar dia tu. Tapi pahala duduk dalam majlis ilmu tu ada. Pahala dalam masjid ada. Jadi kita tidak rugi. Jadi kena pandai teknik ni sebenarnya. Kita ni banyak kerugian pahala dengan sebab teknikal salah. Orang di mahkamah pun kalau kena teknikal, lepas tak ada 2-3 tahun penjara lepas. Sebab apa? Sebab salah teknikal. Sebab itulah Nabi sendiri ajar dalam salah teknikal ni. Nabi kata, innama aqdi, aku jatuh hukuman
berdasarkan apa yang aku dengar kamu bercakap. Bukti-bukti yang kamu bawa. Tapi mana-mana orang yang aku jatuh hukum, Ustaz, kalaulah benda tu salah, kepala mu ambil, memakai api neraka. Dia kata Nabi hukum ni, aku hukum berdasarkan pada hujah. Jadi kita pun macam itulah juga para jemaah sekalian. Jadi kita dengar apa yang baik-baik, yang tak baik tu kita tak boleh nak menapi. Oh ni dalam masjid semua betul lah. Baiklah, itu sajalah perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi